ila Nabi Muhammadil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati al-marhum al-imam al-Ghazali sya'ulillahi lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Qultu ana wa jumlatul umuri fala utba alal ma'zur wallahu ta'ala a'lamu bil uzri wa huwa alimun bi zati sudur walakin at-tariq al-adla fihi wal awwalu bi an yushrika an-nasa bil jum'ati wal jama'ati wa durubil khairat wa yubayinuhum fima siwa zalika. Lebih kurang maknanya, aku, yakni saya ni, pada dalam urusan ini, jumlah urusan ini, maka tidak salah atas orang yang uzur. Bermula Allah Ta'ala itu lebih mengetahui dengan uzur seseorang hamba, iaitu Tuhan yang alim dan mengetahui apa yang ada di hati hamba. Dan tetapi adalah jalan yang adil padanya, iaitu jalan yang pertama, dengan bahawa bersekutu dengan manusia pada Jumaat dan juga jamaah dan berbagai-bagai urusan kebaikan. Sebaliknya, bermufarakah dengan mereka pada barang-barang selain daripada demikian itu. Jadi tuan sekalian, kita sambung berkaitan dengan kitab Minhajul Abidin. Kita membicarakan iaitu berkaitan dengan persoalan uzlah. Uzlah ni satu cara untuk makna kata mengawal diri kita daripada diganggu oleh orang yang makna kata yang melakukan kejahatan. Di akhir zaman ni Imam Ghazali menyebut banyak hadis-hadis. Kebanyakan masa tu zaman dah rosak. Jadi kalau kita tidak mengambil sikap uzlah ni, kita akan terpengaruh dengan manusia ramai, kita akan terheret macam mereka itu. Jalannya iaitu dengan uzlah, mengasingkan diri daripada manusia yang membawa kita jauh daripada Allah. Sebaliknya, kita bersahabat dengan orang-orang yang boleh membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Nabi, tuan, bila Nabi berjemput peristiwa akhir zaman, mereka takut. Minta sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala, apakah kami nak buat ya Rasulullah kalau kami berada di zaman tu? Apa kami nak buat? Maka Nabi apa? Di antaranya, ilzim baitaka. Banyakkah di rumah. Jangan banyakkan bergaul dengan manusia yang rosak pada hari itu. Kalau kita berkeli dengan mereka saja sampai tak mengasingkan diri, tak mengambil sikap uzlah, kita akan rosak. Akan larut, akan rosak bersama-sama rosaknya zaman. Sedangkan apa yang berlaku, yang Nabi sebut tu tak berlaku lagi zaman Nabi. Tak berlaku zaman sahabat. Macam Nabi sebut orang meninggalkan semayang, rasuah, zina. Benda-benda ni zaman tu jarang berlaku. Bahkan hampir-hampir tak berlaku.
Walaupun zaman tu belum berlaku, tapi mereka dah bimbang, dah takut. Mereka minta kat Nabi, ya Rasulullah, kalau kami lah jumpa zaman tu, kami nak buat apa? Nabi bagi nasihat. Banyak nasihat Nabi, suruh uzlah. Jangan banyak sangat bergaul dengan manusia. Bergaul dan perkara yang makna kata yang mustahak lah. Bayang jemaah. Dan kemudian kita berjemaat. Menuntut ilmu. Perkara yang penting, yang memulihkan kita bergaul, itu kita bergaul lah. Ada pun perkara yang merosakkan kita jauhi. Syekh bin Athaillah dalam kitab Hikam dia menyebut uzlah ni salah satu perkara yang boleh cara untuk mengelokkan hati. Tak ada satu dia kata amalan yang boleh mengelokkan hati seumpama uzlah. Mana fa'al khalba bimislatin uzlatin. Tidak ada satu makna amalan yang paling cantik nak mengelokkan hati melainkan dengan uzlah. Dengan uzlah ni kata Ibn Atta, masuk kita ke medan fikir. Bila kita asim pada orang, duduk seorang-seorang, baru mula kita boleh berfikir. Nasib kita masa depan. Hidup aku ni macam mana? Sampai bila aku nak jadi macam ni? Dosa aku bila aku nak tobat? Macam-macam demai baik pikak-pikak yang elok-elok melalui uzlah. Baik tu Syekh Ibn Atta tekan dua. Uzlah dan pikak. Pikak tanpa tak ada uzlah pun tak boleh pakai. Uzlah saja tak pikak pun tak guna. Dua-dua ni kena ada. Kata Syekh Ibn Atta lah kita ikam dia. Baik, kita duk bicara pasal bab uzlah ni. Kata Imam Ghazali ada dua macam manusia. Satu, orang awam macam kita ni. Satu lagi, orang yang dikendaki oleh masyarakat. Masyarakat perlukan ilmu dia. Perlukan bimbingan dia, nasihat dia. Kalau ada masalah hukum, masyarakat perlukan dia untuk menghuraikan hukum. Ni orang ni tak boleh uzlah langsung. Dia kena bergaul dengan manusia. Kena islahkan manusia. Elokkan manusia. Macam kita ni orang awam, maka Imam Ghazali membahagikan 3 cara uzlah. Yang pertama, kata Imam Ghazali, kita bergaul dengan masyarakat dalam perkara-perkara kebaikan. Atas dasar, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolong dalam perkara baik dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan bertolong-tolong dalam perkara yang membawa kepada permusuhan dan dosa. Yang buat baik, kita bergaul sekali. Yang buat kerja mengarut, kita jauh. Kita tak mau dekat. Muzlah daripada mereka ni. Itu yang paling selamat, kata Imam Ghazali. Yang kedua, kalau kita berada di zaman dah rosak sangat dah. Pergi masjid, mungkin masjid masa tu pun dah jadi haru biru. Jadi lentang pukang masa tu. Surau pun tak boleh ni dah. Dia boleh jadi macam-macam tuan-tuan. Bila zaman ni dah rosak. Hingga Nabi sebut da'atun ala abwabi jahannam. Timbul zaman tu penyeru-penyeru di pintu api neraka jahannam. Dia bukanlah kata, oi tuan-tuan, mari kita masuk neraka. Bukan begitu. Dia ajak kita buat pelik-pelik. Bawa ajak buat benda pelik-pelik. Benda-benda yang tak elok. Rata-rata orang jenis macam tu dah. Sahabat biasa tanya Nabi, tolong sifatkan kepada kami ya Rasulullah. Macam mana rupa mereka ni? Mereka tu kulit macam kamu. Bahasa dia serupa bahasa kamu. Maknanya dia sebangsa dengan kita, seagama dengan kita. Tapi dia nak bawa kita, nak ajak kita, seru kita, kempen kita, derhaka kepada Allah, meninggalkan Islam. Akan tiba masanya, tuan-tuan, ibu dan dipanggil golongan liberal. Dia nak Islam, tapi Islam yang jenis kepala otak dia. Islam yang tak ada halal haram, boleh buat semua. Jenis ni. Agama boleh rujuk, kapiak pun boleh rujuk, orang boleh rujuk. Tak mau rujuk pada ulama. Orang yang yang mampu menghuraikan hukum, tak mau pipi rujuk benda-benda mengarut. Bawa tak apa-apa.
Zaman tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila sahabat tanya, kalau kami hidup zaman tu ya Rasulullah, kami nak buat apa? Pesan Nabi nombor 1, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu berintizam dengan jemaah Islam dan pimpinan mereka. Cari kumpulan Islam. Dia ada pimpinan dia. Taat kepada pimpinan. Sahabat tanya lagi, kalau sekiranya tak ada jemaah Islam, tak ada pimpinan Islam, apa kami nak buat? Nabi kata pergi masuk hutan. Jauh daripada puak-puak ni. Duduk lautan tu makan akak kayu, makan pucuk kayu, mati lautan tu lebih bagus daripada kamu disesatkan oleh orang-orang macam ni. Mungkin akan tiba zaman macam tu. Jadi ketika itu tuan-tuan sekalian, nak selamatkan diri, masuk terus. Pergi masuk lautan, kata Imam Ghazali, cari tempat yang tak sampai ke farduan Jumaat. Suara azan tak sampai, piduk puncak-puncak bukit, makanlah apa yang ada. Sampai mati. Lebih baik kata Rasulullah daripada kamu duduk dengan kumpulan yang nak merosakkan kamu ni. Ada zaman tu tuan. Sahabat-sahabat kita di apa? Sahabat-sahabat kita di Kemboja, mak mentua saya cerita masa zaman Pol Pot. Dia runtuhnya masjid, dia bomnya masjid, dia tembaknya orang Islam. Dia paksa kita makan babi. Hingga terpaksa melarikan diri untuk selamatkan iman. Zaman kita ni tak lah lagi, jemaah Islam masih ada, ulama masih ada nak pimpin kita. Kalau kita tak mau bergaul dengan masyarakat, kita nak uzlah kerana kita anggap bergaul ni ada memberi kesan tak baik kepada kita, nak asin terus, api masuk lautan sampai tak sampai ke farduan Jumaat, tak sampai tuntutan berjamaah dan sebagainya, piduk lautan tu. Kalau tak macam tu. Itu golongan yang kedua. Tapi golongan yang ketiga ni, yang ni bahaya sikit. Dia duduk dalam jemaah, duduk dalam masyarakat, sembahyang Jumaat pun tak, berjemaah pun tak. Yang ni Imam Ghazali kata kena tilik yang halus. Silap-silap salah hukum. Kefarduan tu dah sampai, kita tak pi. Kita kata uzur. Kena timbang betul-betul, elok-elok. Maksud saya mesti ada guru lah. Tak boleh kita timbang dengan ilmu kita yang cetek ni. Takut diwajibkan Jumaat, kita tak pergi Jumaat, kita rasa orang ramai dah rosak. Tak boleh macam tu. Yang tu perlu pada tilikan yang halus. Inilah yang kita sedang duk bincang ni. Yang dibincang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dengan dia kata, qultu ana, aku nak berkata, wa jumlatul umur, dalam perkara yang kami bincang ni, jumlahnya, fala utba alal ma'zur, maka tidaklah salah di atas keuzuran. Makna kata, walaupun makna kata tuntutan ni, tuntutan agama, kalau sampai waktu uzur, maka makna kata bolehlah, makna kata tertimbang. Kalau dosa tu agak besar, dengan kebaikan yang kita nak buat tu tak padan, tak salah buat. Kita tak salah buat. Pernah tuan-tuan dia panggil kita nak pergi ceramah di Johor. Ceramah ni sejam ya. Tapi nak naik bas daripada Perak berapa jam pergi balik. Naik bas je, sebiasa naik bas. Naik bas dia buka muzik macam-macam. Kepala saya sakit. Kedegung, kedegang, kedegung, kedegang. Kita nak dapat pahala sejam. Dengar muzik tu dekat 7 jam. Pergi balik mungkin jadi sampai 10 jam. Jadi tak padan. Hanya Allah lah yang tahu, aku tak mampu lah nak buat kerja-kerja ni. Dekat-dekat bolehlah pergi. Jauh aku dah tak mampu. Dekat-dekat boleh kita bawa kereta. Jauh mana larat bawa kereta. Dia duduk lama-lama pun bukan boleh. Jadi dalam satu-satu perkara pun Allah mengikut kemampuan kita. Kan? Dia tak boleh ada. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita pergi Jumaat tu, khutbah dia tak apa-apa. Tak apa khutbah tak tahu. Berilah barang-barang tempatan. Tak ada ni langsung. Kempen beli barang tempatan. Dalam khutbah Jumaat macam tak ada tajuk lain. Ceritalah takwa, ajak orang ingat akhirat, mengamalkan Islam. Kadang-kadang tajuk-tajuk tu pun tidak membangkitkan semangat keimanan. Cerita bab dunia tak habis-habis.
keselamatan jalan raya dalam khutbah Jumaat. Macamlah kempen jalan raya tu dah tak cukup. Jadi tuan-tuan sekalian, mungkin zaman tu mungkin jauh lebih teruk daripada tu. Jadi kalau kita uzur dalam melakukan sesuatu, Allah lebih tahu. Kata Imam Ghazali. Wa huwa alimun bizati sudur. Tetapi Allah SWT lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ini cerita golongan yang ketiga yang saya sebut tadi. Dia tak mau berjemaah, tak mau berjemaat kerana dia menganggap suasana ketika itu dah amat rosak. Dia duduk dalam masyarakat, tapi dia tak pergi berjemaah, dia tak pergi berjemaat. Dia nak timbang tu, kena timbang sungguh-sungguh. Sampaikah makna kata aku ni boleh bagi alasan ni hingga menjadikan tak wajib lagi dah Jumaat. Kena timbang berat-berat betul-betul sampai terang tu. Takut-takut silap timbang. Masuk dengan nafsu kita tak mau pergi Jumaat, kita bagi alasan kata hamba semua dia tak betul. Ada orang tu dia main masjid, dia patah balik. Kita tanya dia pasal apa? Aku tengok dalam masjid tu semua buruk. Allah kasyaf kat dia, nampak kita ni macam buruk. Oh, itu tak betul itu. Bukan lebat main benda ni. Jadi kalau kita nak meninggalkan kewajipan satu benda, maka makna kata memang dah berat sungguh baru boleh. Kan? Kita memang wajib mengajak. Orang panggil kita nak mengajak, kita pilih mengajak. Kan? Tapi maknanya kata kalau alasan-alasan, sekatan-sekatan tu terlampau kuat, boleh memudaratkan orang lain, boleh menyebabkan menyusahkan orang lain. Jadi kita fikir tak payahlah. Macam di Pulau Pinang ni, cukup ketat dah. Saya ada tauliah, tapi tauliah Perak lah. Dia berkata ambil lah tauliah Pinang, aku tak larat dah. Umur aku dah 71 tahun, aku dah tunggu masa nak mati lah ni. Dah mengajak ni Pulau Pinang, 30 tahun lebih dah. Nak tauliah, boleh kita buat mana tauliah, lagi pergi interview lah. Ada interview betul, interview ni. Seolah-olah macam kita ni, perlukan sangat. Bukan kita perlukan umat perlu kita. Bukan kita perlukan Tok Guru perlukan kita. Kita perlukan Tok Guru. Jadi seolah-olah Tok Guru ni terhema-hema nak minta mengajak. Bukan dia. Ilmu bukan boleh jual-jual. Cuba mengaji balik adab-adab ilmu. Ilmu ni dicari. Bukan Tok Guru ilmu cari kita. Kita cari ilmu. Dia tuntut kita macam ni. Tak payahlah. Apa teruk-teruk. Aku di Perak baru tak larat mengajak. Ramai masjid surah minta. Tapi kita ingat dah. Kita dah mengajak lama dah berpuluh-puluh tahun. Orang pun dah beli kitab. Mentelaah apa semua gini. Jadi tak apa. Bila dah sampai pekat kita tak payahlah. Sampai kita menghinakan ilmu. Kena pergi tuntut. Bagilah aku tauliah. Supaya aku boleh mengajak. Seolah kita perlukan sangat tauliah. Satu benda yang wajib sangat-sangat. Boleh lah patut untuk badan. Tapi sampai dah macam nak suruh Tok Guru pula pergi lutut kat kita. Kau kerja dia dah. Bagi saya menganggap ni satu benda tak kena. Saya dulu bukan Tok Guru cari saya. Cuma ragas pun pergi tengah benda rumah Tok Guru pergi mengaji. Kita pergi cari Tok Guru. Ada. Ni dah, ni sekarang ni dah. Lepas potong sana, potong ni. Ikut suka lah, saya tak kisah. Esok, saya takut kalau saya ditanya di akhirat besok. Itu je. Jadi bila dah sampai satu peringkat, kita anggap ni benda-benda berlaku ni macam satu keuzuran. Tak apalah, kita tak payahlah pergi. Itu tak payah. Bila kita pergi, masalah dia, yang kena panggil pengurusi masjid. Yang kena panggil susah masjid. Kita tak ada apa-apa. Mungkin tak boleh berlaku macam di Selangor. Di Selangor ustaz-ustaz kena saman ramai. Di Selangor lagi teruk. Dia tauliah dia kena renew setiap tahun. Ada seorang ustaz dia cerita kat saya. Dia macam kita lah lesen memandu. Bukan kita ingat pula tarikh mati lesen kita tu kan. Kita pun duduk cek lesen mandu tu. Lepas tu kali tu kena saman. Minta cek tengok apa nama ni tauliah. Tengok tauliah dah mati. Tak renew, salah, kena saman. Jadi macam tu. Saya kata ikut sampai tara tu tak payahlah. Tak payahlah. Ilmu ni dihajati, orang hajat dekat dia. Janganlah buat peraturan terlampau ketat sampai tak boleh tu, tak boleh ni. Tapi inilah apa yang Nabi sebut di akhir zaman.
Benda macam ni memang berlaku. Jadi kalau betul-betul dia tu satu keuzuran, kita ayahlah susah payah nak begitu begini. Tapi kata Imam Ghazali, wakinna tariqal adla, tetapi jalan yang paling adil, fihi wa alwalu, iaitu jalan yang pertama. Jadi orang awam ni ada 3 jalan. Jalan pertama, dia bergaul dengan masyarakat. Dia berjamaah, dia berjemaat, dia menuntut ilmu, bergaul dengan masyarakat dalam perkara-perkara kebaikan. Ada pun perkara-perkara yang tak elok, dia tak payahlah. Tak payahlah buat, tak ikut orang. Dia uzlah dari anak manusia perkara-perkara yang merosakkan agama dan dosa. Yang tu dia jauh diri, itu uzlah. Inilah jalan yang pertama ni, jalan yang paling selamat dalam tajuk uzlah. Jadi bagi kita, saya cadangkan ambil jalan pertama lah. Ada majlis yang dibuat, majlis elok-elok. Kita tengok dalam rapat Palestin pun begitu juga. Tengok yang ada baik-baik tu, ulama ramai sertai dengan takbirnya, dengan selawatnya apa. Ucapan-ucapan membangkitkan semangat untuk berjuang, membebaskan Palestin, tak payahlah. Kalau masjid tu ada nyanyi-nyanyi pula, ada menari pula, tak payahlah. Betul lah, membela Palestin ni okey, memang bagus. Tapi dalam bagus tu ada benda-benda tak elok, tak payahlah. Jadi kita pilihlah benda-benda yang kita nak buat ni, benda-benda yang elok. Kan? Membangkitkan keimanan kita, rasa kasih sayang kita pada sahabat-sahabat kita di bumi Palestin tu. Dan yang mengarut tu tak payah nak menyanyi pula, panggil penyanyi. Kita duduk menyanyi, sedangkan kita tu duduk menderita. Kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook, saya tak tergamak nak buka tu. Tak tergamak. Dia tengok tadi ni anak dia terempit. Rumah depan kena tembak. Tu halang tu pukul anak dia. Tu melekat di bawah tu. Nak tarik anak keluar. Tengok berdarah-darah. Allahu Rabbi ya Karim. Tengok gambar seorang budak tu. Duk menangis. Pak dia mati. Mak dia duduk bawah bangunan tu. Duk korek batu cari mak dia. Yang kita boleh menyanyi lagi. Boleh menari lagi. Apa jenis manusia macam ni? Ada perasaan. Kita menyatakan perasaan sedih kita. Bersamanya kita dengan sahabat-sahabat kita di bumi Palestin. Nak buat majlis tu pun. Yang budak sekolah bawa pistol lah, bawa senapang. Budak pula bawa penapang mainan pun tak boleh. Tak boleh bagi semangat sikit, tak boleh. Ada Islam sikit-sikit pun tak boleh. Semua tak boleh. Tahulah kita ni tuan. Jadi jalan yang paling selamat, jalan yang kedua. Huwal awwalu. Bi an yusyrikan nasi fil Jumaat. Iaitu dengan kita makna kata bersekutu dengan manusia pada mengerjakan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat kita pergi ramai-ramai elok. Dan juga jamaat, sembahyang berjamaah. Jemaah kita pergi, jemaah kita pergi, mengaji kita pergi, haji, umrah. Ini semua ni benda-benda ni tentulah dilakukan cara beramai-ramai. Yang ni benda yang macam ni kita pergi. Waduru bil khairat, dan juga berbagai-bagai kebajikan. Berbagai-bagai kebajikan. Kebaikan kita bersama-sama dengan masyarakat. Asal dasar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Atas dasar bersama-sama mereka bertolong-tolong dalam perkara baik dan juga takwa. Wala yubayyinahum. Jangan kamu makna kata bersama-sama mereka. Yakni makna kata dan hendaklah kamu mufaraqah daripada mereka. Beruzlah daripada mereka. Fima siwa zalika, selain daripada yang demikian itu. Benda yang lain pada kebajikan, yakni perkara-perkara sia-sia, perkara yang bawa maksiat, jangan kita bersama-sama. Dia akan berlaku tuan-tuan. Nama majlis tu bagus. Majlis walimatul urus. Majlis kahwin. Apa salah majlis kahwin? Nabi pun suruh. Nabi kata, walimah kamu itu dengan walaupun seekor kambing, buat kenuri. Walaupun seekor kambing. Nabi suruh buat kenuri. Tapi kenuri kahwin ni mungkin akan berlaku satu zaman dah jadi rosak.
Ada majlis-majlis yang rosak, isi dengan tarian-tarian, nyanyian-nyanyian, minum-minum tak apa-apa. Ada tempat yang jadi macam tu. Kalau ada majlis yang rosak, kita tak boleh pergi. Walaupun majlis tu namanya Majlis Walimatul Urus. Saya ada panggil, Ustaz, nak jemput Ustaz Barang Kenuri, bawa budak-budak pondok ni semua pergi. Saya tahu kira bila sekarang, saya pergi lah. Masa tu ada bas tuan, kami ada bas. Beli bas sebiji. Saya bawa bas, bawa budak-budak semua, muslimin sebelah, muslimat sebelah. Satu bas pergi. Sampai tuan-tuan, kami buka pintu, turun bas, dengar bunyi macam-macam. Dung dang, dung dang, dung dang. Menyanyi macam suara bapak kanduk sekali. Allah, apa lagu pun aku tak tahu. Tuan-tuan bayangkan kita ni yang perempuan pakai furdah, yang laki-laki pakai jubah, pakai serban. Makan tuan-tuan nasi, telan tak lepas. Majlis-majlis bagus, Majlis Walimatul Urus. Tapi dihiasi dengan nyanyian-nyanyian tak apa-apa. Dia jadi bukan majlis dah ibadat dah tu, jadi majlis tak apa-apa. Tuhan saja yang tahu hati kita ni. Kita kalau kita balik, orang kata apa? Kita tunggu hati kita sakit, menderita. Macam mana kita nak buat? Lepas tu tuan-tuan lain kali kalau orang panggil Barang Kenuri, saya hantar budak-budak Riki dulu. Pergi Riki dulu semua. Bila ada okey, dia main abang, Ustaz, line clear. Baru pergi. Jangan duk pergi serbu dalam tu pasal. Ni zaman sekarang ni. Banyak tempat-tempat lagu tu. Kenuri Kenara yang tidak mendatangkan faedah. Yang tidak mendatangkan kebaikan. Tambahlah majlis-majlis yang lain. Jadi sebab itu kita di akhir zaman ni kena berhati-hati. Pastikan betul-betul. Majlis yang kita hadapi itu, majlis yang tidak menerhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Kenuri Kenara bercampur jantan betina tuan-tuan. Kalau dia asli orang perempuan sebelah, lelaki sebelah. Kalau dia ada pun ada DJ dia tu kan. Bawa nasyid lah apa semua. Boleh lah. Bukan tak boleh. Ini tak apa-apa. Kalau kita nak telan nasi pun tak boleh. Aduh. Fa inna ahabbat tariqas sani. Maka sekiranya kasih engkau pada makna jalan yang kedua. Apa jalan yang kedua itu? Bi an yanqati'a 'anil nasi bi marratin. Iaitu memutuskan daripada manusia sama sekali. Kita tengok-tengok duduk dengan ramai-ramai masyarakat ni menyusahkan kita dalam bab beragama. Masyarakat dia kira nak tarik kita ajak benda-benda tak elok. Kalau kita duduk dengan masyarakat yang lama, ibadat aku makin berkurangan. Dan kita ingat aku kepada Allah Ta'ala makin kurang. Tidak menambahkan keimanan kita. Jadi kita buat satu keputusan nak putus terus daripada manusia. Nak putus terus, tak mau berjemaah dengan manusia, tak mau berjemaat, tak mau menuntut ilmu bersama ramai-ramai lagi dah. Jadi aku nak asingkan diri terus daripada manusia. Kalau kamu nak macam tu, kata Imam Ghazali, fasabiluhul khuruju ila mawadi'. Tu dia. Hendaklah kamu, makna kata kamu nak hendak jalan tu, kamu ambil satu jalan iaitu keluar terus. Makna kata daripada masyarakat tu, iaitu pergi ke satu tempat. La tatawajjahu alaihi, tidak berhadap atas mereka. Hazihil furud, iaitu makna kata di atas furud, iaitu di puncak-puncak bukit, di wadi-wadi. Lari terus jauh pada manusia. Duduk di bukit-bukit sana, di hutan rimba sana, buatlah ibadat seorang-seorang sana. Dah tak mahu bergaul sangat dengan manusia. Tanamlah apa yang kita nak makan. Belalah ikan apa yang kita nak makan. Buatlah apa sana. Buat ibadat sana seorang-seorang. Tapi jaga-jagalah. Duduk seorang-seorang ni dia ada masalah. Masalah besar dia, syaitan banyak. Kalau kita umpamanya kita tidur ni masjid ni. Semua tuan-tuan ni tidur ni masjid ni.
Nyamuk kata ada 1000 ekor. Kita ada 100 orang. Jadi dia beda sama-sama kita 10 ekor nyamuk gigit seorang. Kita menghadapi seorang untuk berdepan dengan 10 ekor nyamuk. Tapi kalau tuan-tuan duduk dalam masjid ni seorang diri, 1000 nyamuk getik kita seorang mampus kita. Jangan buat pasal. Syaitan pun begitu lah. Bila ramai ni dia payah sikit. Pasal ramai. Kalau kita duduk sana seorang-seorang, dia kutu kita mampus. Mula-mula tak apa tuan. Lama-lama dia jadi asin. Saya biasa buat. Saya pergi duduk satu tempat. Lepas tu saya kena buang daerah. Pergi duduk tempat tu. Saya tanam sayur. Saya belah ayam, belah itik. Duduk seorang-seorang. Mula-mula tak apa. Makin lama makin rasa jauh. Makin lama makin rasa jauh. Makin lama makin rasa jauh. Dia tak boleh. Yadullah ma'al jamaah. Kekuatan itu bersama jamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua, kita kena memiliki ilmu. Kalau jadi masalah, kita nak rujuk kat siapa? Kalau kita duduk dalam masyarakat, bila ada jadi masalah diri kita, kita boleh bertanya. Ada orang yang boleh bagi panduan kepada kita. Jadi dalam masalah hukum, kita perlukan bimbingan. Jadi dia banyak masalah dia. Yang kedua ni. Tapi kalau kita nak buat keputusan dan kita tilik-tilik sungguh, renung-renung, aku tak boleh duduk dalam masyarakat. Aku nak duduk seorang-seorang diri. Pergi carilah. Makna kata di puncak-puncak bukit, di mana wadi-wadi, hutan-hutan mana, pergi duduk sana, suara azan tak sampai, suara apa tak sampai. Buatlah ibadat seorang-seorang, uzlah lah situ sampai mati. Tapi saya rasa zaman sekarang belum sampai masanya. Masih ada ruang yang luas. Kita boleh sembahyang jemaah, kita tengok imam khutbah pun okey, tak ada benda yang mengarut. Kan? Sahabat-sahabat pun okey juga, tak ada yang membawa kita nak heret kita pergi buat benda pelik-pelik. Mana ruang masih ada di hadapan kita. Jadi kalau nak ambil sikap lari terus pada masyarakat, yang ni perlu kepada tilikan yang halus. Kan? Perlu tengok betul-betul. Jangan cepat bertindak dengan gopoh. Takut kita silap kaedah dan silap cara. Dia pi masa dia pi buka tanah tu, pi buat pondok tu, ada babi sekok mati. Dia kata babi ni najis moral Allah. Lepas tu dia pun ambil tayamum. Dia bertayamum. Bila bertayamum, dia sembahyang dengan tayamum tu. Padahal ayak sungai. Kalau babi tersangkut sini, ambil ayak yang di atas tu. Jangan ambil ayak di bawah. Ambil ayak di atas. Di atas tak kena najis. Yang kena najis, yang ke bawah. Pasal ayak tu duduk mengalir. Kan? Ini tak. Dia tayamum. Satu hari mainlah Tok Guru dia. Tanya-tanya untuk Guru dia tak betul tu. Hang kena ambil ayak wuduk di atas. Ayak ada mana boleh tayamum. Itu dia. Jadi banyak benda yang masalah menimbul pada kita, yang timbul pada kita, yang kita tak boleh selesai. Kalau kita mengasingkan diri jauh daripada orang ramai, ada masalah dia. Itu dia. Jadi kalau kita nak buat juga, maka makna kita pergi duduk satu tempat yang tak sampai keparduan jemaat dan jamaah. Lianna tariqas salisu wa huwa an yakuna ma'an nasi fil misri wahidin wala yahduru jum'atan. Ini golongan ketiga. Dia duduk dalam negeri, dia duduk dalam masyarakat, tapi dia tak hadir jemaat. Dia tak pergi sembahyang jemaat. Dia tak bersama-sama dengan orang ramai pergi jemaat. Wala jama'atan, dan tidak bersembahyang jemaah. Li'uzrin yarahu fi zalika, kerana dia melihat uzur yang demikian itu. Jadi dia kata, aku tak pergi jemaat. Kalau aku pergi jemaat, dosa yang aku dapat masuk masjid tu lebih besar dari pahala yang aku dapat ketika pergi jemaat. Mungkin zaman tu dah rosak teruk, orang dah rosak dah. Kan? Kita pun kalau kita tak awasi tuan-tuan, dia boleh jadi. Tuan-tuan dengar tak sembahyang jemaat? Imam dia perempuan, Aminah Gadut. Aminah Gadut dia jadi imam. Laki-laki jadi makmum. Tak haru biru. Kalau golongan liberal ni kita tak betul-betul hadapi tuan-tuan,
Dia akan menguasai kita. Habis rosak kita. Dia pakai otak dia, pakai akal semua. Zaman tu kita nak jemaat sekali pun kita ada pening. Mungkinlah. Kalau jadi. Jadi masa tu kena tilik yang halus. Ada orang yang disebut oleh Al-Imam Ghazali. Dia duduklah masyarakat. Tapi makna kata dia tak sembahyang Jumaat. Tak sembahyang Jumaat. Li'uzrin yarahu fi zalika. Kerana dia melihat tentang uzur ketika itu. Min wizrin au tabi'atin alaih. Kerana dia melihat akan dosa. Aku pergi sembahyang, aku pun dapat dosa. Ataupun kesalahan. Ya. Fa'innahu yahtaju ila nazarin daqiqin. Jadi kalau nak ambil keputusan tu, dia memerlukan berhajat kepada tilikan yang halus-halus. Kena tengok betul-betul. Sampai ke satu tahap, pergi masjid dah berdosa. Betul ke? Macam yang kita kata tu. Pergi masjid berdosa. Sebab orang dalam tu begini-gini. Contohnya. Kita perlu timbang betul-betul yang kita tak mau pergi jemaat. Sebab jemaat ni dia nas dalam Quran. Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Apabila kamu mendengar suara azan pada hari Jumaat, hendaklah kamu pergi sembahyang Jumaat. Tinggalkan jual beli. Jadi sembahyang Jumaat ni memang dinas secara jelas dalam Quran. Nama surah pun surah Jumaat. Kemudian kita nak ambil keputusan tak mau pergi Jumaat. Kerana kita uzur. Memanglah kalau uzur memang tak payah pergi Jumaat. Antara uzur kita sakit. Kan? Kita sakit. Memang boleh tak pergi Jumaat kalau kita sakit. Kan? Hujan lebat. Kan? Hujan tanpa lebat. Tak boleh pergi Jumaat. Boleh. Tapi itu nama uzur yang syar'i. Yang kita ni uzur apa kita nak kata? Aku tak boleh pergi Jumaat. Sana di masjid tu begini. Tu imam dia dah mula mengarut. Dia baca Fatihah pun tak betul. Contohnya. Dia khutbah pun semua tak betul. Contohnya. Jadi nak timbang tu kena timbang betul-betul. Yang sampai satu peringkat tak mewajibkan kita Jumaat. Yang ni payah ni. Kerana tilap timbang. Benda tu wajib, kita kata tak wajib. Pergi kita. Ini benar perlukan kepada apa disebut oleh Al-Imam Ghazali. Nazarin daqiqin. Nazar, tilikan yang daqiq, yang halus, yang dalam betul-betul. Jangan boleh tak boleh buat main-main. Dengar-dengar sekali Tok Guru baca kitab pun dia balik. Aku pun tak boleh pergi Jumaat dia tak. Tak boleh tu. Dia kena tilik betul-betul. Awaradin. Awarida azimatin. Awarid. Lentangan yang besar. Kita lentangkan alasan tu. Dah sampai ke satu tahap yang tak mewajibkan kita Jumaat. Hatta yasquta zalika anhu. Sehingga sampai makna kata satu tahap hukum jatuh, gugur ketika itu. Gugur daripada jemaat dan jemaah. Kan? Pikir betul-betul. Yang tu perlukan tilikan yang cukup halus. Sebab itu kata Imam Ghazali, fafiha qatarun minal ghalati. Padanya itu ada khatir. Jangan ada khatir daripada tersalah. Tersalah timbang. Tersalah tilik. Jadi bolehlah kita kata yang paling selamat iaitu makna kata pada makna kata kaedah yang pertama. Yang pertama apa tadi? Yang pertama itu iaitu makna kata kita makna kata duduk dalam masyarakat, bergaul masyarakat benda yang baik-baik, tapi kita uzlah dari perkara yang tidak mendatangkan kebaikan, membawa kita rosak. Menghabiskan ataupun memutuskan hubungan kita dengan Allah. Yang ni kita jauh. Yang dekatkan kita dengan Tuhan itu kita ikut masyarakat. Ni yang kita duk buat lah ni. Walau bagaimanapun kata Imam Ghazali, fal awwalani aslamu wa asfadulahu. Dan dua yang awal itu lebih selamat
dan lebih terpelihara daripadanya. Mana jiwa yang awal? Yang pertama, bagi masyarakat, perkara kebaikan, dan tidak kita bersama-sama masyarakat daripada perkara keburukan. Jalan kedua, kalau kita berhajat sungguh-sungguh, tak mau berkampung sungguh dengan masyarakat, tak mau berjemaah, kita kena pergi cari satu tempat. Di tempat itu tak sampai kewajipan jemaat dan jemaah. Pergi cari tempat tu. Pergi duduk lautan mana rimba jejuh, pulau-pulau. Siapa pun tak ada. Pergi duduk di pulau-pulau. Duduk seorang-seorang buat ibadat. Nak tenteramkan jiwa kita, nak mendekatkan diri dengan Allah. Tapi yang boleh buat ni orang awam. Orang awam. Tapi bagi ulama' tak boleh. Ulama' tak boleh lari. Nak lari terus, meluat, merajuk. Nak tinggal masyarakat, tu tak boleh. Itu dinamakan tak boleh. Jadi yang pertama, kedua itu lebih selamat. Yang ketiga ada masalah. Itu pandai-pandailah kita memilihnya. Wallahu waliyul hidayah bifadlihi. Bermula Allah Ta'ala lah yang memberi hidayah, petunjuk pada kita dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan anugerah Allah, Allah bagi kita petunjuk. Berkaitan dengan persoalan uzlah ni. Dalam masa sama tuan-tuan boleh juga uzlah. Di malam hari terutamanya. Bangkit pada waktu malam. Waktu malam bangkit, mayang tahajud. Ambil sikit masa kita untuk muhasabah diri kita. Apa akan jadi masa depan kita pun tak tahu tuan-tuan. Saya melihat apa yang berlaku di Palestin ni, kalau tak kena gaya kendalinya, dia mungkin akan jadi perang dunia ketiga. Jangan buat pasal. Seluruh kuasa besar dunia berhimpun di Palestin sekarang. Rusia dah kerah dah, tentera dah. Dah mula dah gerakkan dia punya kapal-kapal perang dia. China pun serba tu. Amerika lama dah letak. Orang Islam pun takkan nak tengok saja. Kita tengok dalam Facebook. Pakistan dah mula menggerakkan tentera dah. Bosnia pun pergi. Indonesia pun dah pergi. Iran jangan cakap lah. Turki dah menggerakkan tentera dia pergi ke Palestin. Kalau jadi perang ni tuan, perang nuklear, perang dunia ketiga, bukan perang ni lagi lah, perang nuklear. Kita ni pun, dia tak boleh lari. Macam perang dunia kedua dululah, kalau ada orang tua-tua ingat. Kita pun terkena sama. Jepun main dengan kita. Dia boleh jadi. Bila jadi perang dunia kedua, kita akan terlibat. Satu dunia terlibat. Masa tu selamat tinggallah keamanan. Yang kita duduk aman, tenteram. Boleh meniaga, boleh itu, boleh ini. Bila jadi benda ni habis semua tuan. Kereta kita, rumah kita, harta benda kita, perniagaan kita habis hancur semua. Masa tu kita tak tahu apa nak jadi. Jadi baik tu kita minta doa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kes ni selesai cepat. Jangan sampai peringkat dunia ketiga, perang dunia ketiga. Kalau takdir jadi, tak tahulah. Yang saya ingat saya lah, pernah berlaku kami di Pulau Pangkok, tempat kampung saya dulu ni. Perang dengan komunis. Komunis serang kampung kami. Dia serang masjid. Sampai masjid tu tak boleh buat Jumaat, hari Jumaat tu. Berperang sungguh. Ada yang mati. Mereka pun mati, kita pun mati. Lepas perang tuan-tuan, masjid penuh orang. Pakat mai penuh. Maka meminta ayak kat tu imam, ayak berani. Tu imam ni jampi dalam kolah, minum ayak satu kolah. Seminggu, 2 minggu, kau lama kau serut. Kau lama kau serut. Lama-lama tinggal tu imam dengan tu siap ayat masjid. Dia main masjid Zat ya. Masa gaduh ya dia main. Lepas aman damai dia tak main dah. Jangan macam tu tuan-tuan. Kita sentiasa ingat kepada Allah. Memerlukan bantuan pertolongan daripada Allah. Perlukan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sentiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa yang sama tuan-tuan, jangan lupa saudara-saudara kita di Palestin. Tuan-tuan bangunlah tengah malam berdoa untuk mereka. Patutnya kita pergi tuan. Tak pergi ni berdosa tau. Pasal Allah cabar dalam Quran. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah.
Allah kata, kenapa kamu tak keluar berperang di jalan Allah? Antara sebab yang perang tu wal mustad'afin minal mu'minin minal rijal wal nisa wal wildan. Golongan-golongan lemah terdiri daripada laki-laki yang tua, perempuan-perempuan, kanak-kanak kecil. Mereka berdoa pada Allah, Rabbana akhrijna min hazihil qaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Ya Allah Tuanku, kami ni, keluarkanlah kami daripada negeri yang kami dizalim oleh penduduknya. Jadikanlah di sisi kami, Ya Allah, wali. Jadikan sisi kami ini pembantu, penolong. Minta mereka merayu-rayu, minta pertolongan kita. Kita sepatutnya wajib pi bantu saudara kita. Tapi kita tak mampu. Tak mampu yang pertama ni tuan-tuan bukan pasal apa. Kita pun tak tahu nak masuk kot mana. Bumi Israel tu dikepung habis. Nak masuk ke Gaza tak boleh. Nak masuk kot kot Mesir tak boleh. Tak ada jalan nak masuk ke bumi Palestin. Dia tak macam mana tuan-tuan yang berlaku di Afghanistan. Bila Rusia serang Afghanistan, ramai sahabat-sahabat kita Malaysia pergi tolong. Ramai. Indonesia pun ada. Daripada Arab Saudi pun ada pergi bantu. Mereka masuk kot mana? Masuk kot Pakistan. Masuk kot Pakistan. Di sana pula ada orang tunggu. Untuk mendidik mereka. Melatih mereka menembak dan sebagainya. Seminggu je latih. Seminggu ya. Terus jadi tentera. Pergi perang lawan Rusia. Akhirnya Rusia pun tak tahan. Rusia pun lari daripada bumi Afghanistan. Tapi berlaku Palestin ni kita pun tak tahu nak tolong macam mana. Nak pergi kot mana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjukkan jalan dan lorong. InsyaAllah. Bagaimana kita nak membantu sahabat-sahabat kita di Palestin. Kalau takdirnya satu hari, kot-kotlah. Kerajaan buat tawaran. Siapa-siapa di antara pemuda-pemuda yang ingin pergi ke Palestin untuk membantu saudaranya ke Palestin, kita buka ruang, kita pakat pergi ramai-ramai lah. Saya ingat kalau kerajaan Malaysia buka ruang kepada pemuda-pemuda kita, tentera-tentera kita pun ramai pencin tu. Mereka ni reti, tembak reti, bawa kapal kereta kebal pun reti. Mungkin kalau suasana tu berlaku, tenaga kita nak diperlukan, kita wajib pergi. Jangan takut, pergilah tuan-tuan. Ini peluang untuk mati syahid. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, ujian-ujian yang diterima oleh sahabat-sahabat kita di Palestin itu. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا, untuk membuktikan siapa antara kamu yang beriman. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, dan Allah nak menjadikan kamu sebagai orang yang mati syahid. Memang kita tengok tuan-tuan, apa yang ditanggung oleh sahabat kita Palestin memang sedih. Tapi sebaliknya tuan-tuan, Allah buat tidak ada sia-sia. Semua ada hikmah. Hikmah terbesar, sekarang ni yang mati syahid, yang paling ramai, orang Palestin. Saya baca dalam Facebook, betul tak tahulah. Ada satu mereka siap dengan gambar apa semua. Mereka kata, di Palestin sekarang ni tuan-tuan, oleh kerana ramai orang mati, kematian tu dah mencecah sampai 7,000 lebih. Terutama yang kena runtuh bangunan, yang mati dalam bangunan tu semua. Ada yang mayat tak boleh nak keluar pun ada. Biasanya tuan-tuan, mana negeri-negeri yang kena gerak gempa, orang mati, dia bau busuk. Busuk darah, busuk mayat. Tapi di Palestin, di Gaza tak jadi macam tu. Saya baca dia kata, bau wangi. Bau yang cukup wangi di bumi Gaza sekarang ni. Bau darah-darah para syuhada. Daging-daging ni pekecai kata ceruk kena bom. Saya tengok seorang bapa tu dukung anak dia, tangan dah terputus. Bawa anak dia pergi hospital. Hospital pula dia bom hospital pula. Doktor mati, nurse mati. Tak tahulah penderitaan yang ditanggung oleh umat Islam Palestin.
Tapi tuan-tuan, di sebalik hikmah tu, Allah pilih mereka menjadi syuhada. Mati syahid ni tuan-tuan, kematian yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siksa kubur tak kena, soalan muka nakir tak ada. Orang mati syahid ni tuan-tuan, Rasulullah kata, bila terkeluar saja nyawa daripada jasad dia, roh dia ni masuk dalam mulut temolok burung hijau. Dan burung ni, dia akan pergi terbang di sekitar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada antara sahabat dan seorang sahabat dalam perang Badar, dia mati. Berniat anak dia duduk menung. Rasulullah tengok anak dia menung. Rasulullah tanya, kenapa? Kami semua ni, keluarga kami harap pak lah tolong duk cari makan kat kami, cari rezeki. Bila bapa kami mati, kami menghadapi masalah lah. Rasulullah kata, tahu tak kamu, aku mau tak aku bagi tahu kamu apa yang berlaku pada ayah kamu sekarang. Ayah kamu cukup bahagia di syurga. Dia bermohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah hidupkan dia balik. Nak berjuang lagi, mati syahid. Kerana tuan-tuan, mengikut ceritanya, orang mati syahid ni, masa nyawa dia nak tercabut daripada diri dia, itulah nikmat yang cukup sedap, yang cukup lazat bagi seorang hamba Allah Ta'ala. Kita ni bila nak mati sakit tuan. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu sakit. Sakit sungguh. Nabi kata ibarat satu orang pegang pedang yang tajam, dia tikam kita, dia takik kita, dia rojoh kita, dia cantas kita 300 kali. Itu sakit nak mati. Tapi orang mati syahid, masa nak mati itulah satu nikmat yang cukup sedap. Keindahan yang cukup hebat. Tercabutnya nyawa daripada jasad, itulah waktu makna kata nikmat yang begitu hebat dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tiap-tiap orang berniat mudah-mudahan untuk mati syahid. Kalaulah sekiranya takdir Allah Ta'ala, kita diberi kelapangan oleh Allah, peluang pun ada, ramai-ramailah kita ke sana tuan-tuan, untuk memburu apa yang dikatakan pangkat syuhada yang nak dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Wala tahsabanna allazina zalam wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kata orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Mereka tak mati kata Allah. Bal ahya'un, tetapi mereka hidup. Mereka mendapat rezeki daripada Tuhan mereka itu. Inilah kematian yang cukup mulia. Akhirnya tuan-tuan, saya nak cerita satu peristiwa. Yang ni saya tengok sendiri. Dulu tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, bila saya dibebaskan daripada tahanan ISA tahun 93, saya dijemput untuk memberi kuliah di madrasah Memali. Saya pun buatlah kuliah. Tiap-tiap bulan tuan-tuan saya pergi kuliah di Memali. Tiap-tiap bulan. Satu malam tu tuan-tuan, lepas saya buat kuliah, lepas jamu saya makan, masa tengah makan tu, dia pun cerita. Dia kata, Ustaz, kami mengalami satu peristiwa yang pelik. Saya kata, apa dia? Dia bersuruh kawan tu cerita. Dia yang cerita kat saya. Dia kata, Ustaz, rumah saya tu sebelah jalan, madrasah Memali. Saya ni Ustaz, orang yang terlibat dalam perang Memali. Saya di antara orang yang dekat dengan Ustaz Ibrahim Libya. Dalam pertempuran tu, dia antara orang yang dekat. Kemudian tu Ustaz, dalam pertempuran tu, akhirnya, dia kata, kami ditangkap. Dia ditangkap, kemudian ramai lagi tangkap, dibawa ke kem tahanan ke Muntin. Berapa lama duduk di kem tahanan, maka dia dibebaskan. Bila dia dibebaskan, satu hari dia kata ada satu orang pelajar daripada Parit Panjang, daripada Pondok Lanai, mai jumpa dia bawa selai serban. Serban tu berlumuran dengan darah.
Berlumut dengan darah. Serban tu berdarah. Penuh dengan darah. Serban tu pula dia kata ada cepisan-cepisan daging. Mungkin kena tembak, daging dia terpelantin, melekat di serban tu. Mana tu orang ni tanya, ni serban siapa? Kenal tak ni serban siapa? Saya kata ni serban saya. Dia kenal serban tu serban dia. Dia bagi. Saya tuan, saya ambil serban tu. Saya letak bawah gelegak. Rumah kampung kan. Dia rumah pakai tiang ni. Kan. Di bawah gelegak. Gelegak, orang bagi gelegak. Bawah gelegak tu. Lepas tu lama lepas tu Ustaz. Saya pun terlupa dah. Bak serban ni terlupa dah. Rumah dia pun saya tengok tuan-tuan. Dia buat dah dinding yang belah bawah tu. Dia pasang simen. Buat bilik lah bawah tu. Satu hari Ustaz. Satu hari. Kami satu rumah. Tercium bau wangi. Wangi sungguh. Kami cari tak jumpa. Di mana punca bau wangi. Sehinggalah dia kata satu hari ketika saya duduk sapu sampah di bawah tu, tercium bau tu mai daripada satu ni. Dia pun tengok rupanya baru dia teringat. Rupanya bau wangi tu datang pada serban tadi. Serban yang berlumuran darah para syuhada dia. Ada ketik-ketik daging. Lepas tu tuan-tuan sekalian, dia kata mana ada serban tu? Dia kata ada, saya simpan di bilik. Dia bawa saya tuan-tuan pergi rumah dia. Masuk saja bilik tuan-tuan, baunya cukup harum. Harum mewangi. Allah tuan-tuan, yang paling wangi ketulan daging tu, wangi sungguh. Tak tahulah wangi tu jadi macam mana. Saya teringat satu hadis. Nabi kata, darah para syuhada di akhirat besok, baunya macam kasturi. Mungkin Allah nak tunjuk kebesaran dia kepada kita tentang kelebihan orang yang berjihad ni di jalan Allah Ta'ala. Mungkin Allah jadikan di dunia darah mereka dah bau wangi. Buktinya macam berlaku di Mamali. Ada seorang tuan-tuan, dia ni merupakan pemerintah sebuah kapal di tentera Laut Lumut. Kapal yang terbesar ketika itu di Lumut, dia pemerintah. Saya rahsiakan nama dia, nama kapal dia. Dia kenal rapat dengan saya. Kemudian ada orang bawa dia pergi ke bubuk para syuhada di Parit Panjang. Berapa orang yang pergi kubur tu, dia seorang saja yang bau cukup harum kubur tu. Kemudian dia pergi ke Mamali. Dia pergi Mali tuan-tuan, orang bawa dia jumpa masuk bilik yang ada serban tu. Dia cium-cium serban, dia teriak macam budak tu. Bau ni lah dia kata yang aku tercium di kubur syuhada Mamali, dia kata di Parit Panjang tadi. Bau yang sama. Mungkin inilah Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita kelebihan-kelebihan orang yang mati syahid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerah kita. Makna kata pangkat yang tersebut, saya nak ulang balik. Yang pertama, orang mati syahid ni nak mati, dia tak sakit. Orang biasa mati sakit tuan. Sakit sungguh, yang amat sangat. Jadi orang mati syahid tak sakit. Yang kedua, tak ada soalan bukan daki apa semua, tak ada tuan. Tak ada makna kata sisa kubur apa semua, tak ada. Maka ruhnya bila keluar pada badan dia, terus masuk ke temolok burung hijau. Dan burung ini berkelewak di syurga tuan-tuan. Hinggalah datangnya hari kiamat. Itulah di antara kemuliaan. Jadi mungkin tuan-tuan, hebat ujian Allah terhadap sahabat-sahabat kita di bumi Palestin. Tak lain tak bukan hikmah di sebalik apa yang berlaku. Wa yattakhidha minkum asyuhada. Allah nak jadikan di kalangan kamu ini para syuhada. Jadi kita panjatkan doa untuk mereka. Kalau ada diminta sumbangan-sumbangan untuk orang Palestin, kita bagilah sekadar kemampuan kita tuan-tuan. Masya Allah. Sebagai tanda solidariti kita dengan mereka itu. Mereka saudara kita, kita saudara mereka. Sakit mereka, sakit kita insya-Allah. Akhirnya berdoalah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kemenangan berpihak kepada sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang. Yang tak reti letih, tak reti susah. Dah berjuang, bukan baru, dah 75 tahun. Mereka hidup yang macam tu. insya-Allah akan sampai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok Facebook,
Banyak datang tuan-tuan. Pertolongan-pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya diceritakan bagaimana dia ada 6 biji peluru roket nak dihantar ke Israel, nak tembak Israel. Tiba-tiba dalam 6 biji tu, yang sebiji tu dia keluar sendiri. Tak ada siapa yang kendali dia, dia keluar daripada tempat tu, cuk, dia keluar sendiri. Yang tu yang lepas pelik tu. Tapi lepas tu, kira-kira jadi 6 balik. Inilah di antara makna kata dikatakan malaikat. Ada pula tuan-tuan berlaku yang mereka tengok yang bertempur dengan Israel ni, orang yang pakai jubah putih. Sedangkan Hamas ni dia pakai celuring hijau. Ini berpakai jubah putih. Mungkin juga ini malaikat. Baru-baru ni ketika tuan-tuan sekalian buat demonstrasi di Kuala Lumpur, 10,000 lebih orang hadir. Tuan-tuan, panas terik. Angin tak ada. Tuan Guru berucap, tiba-tiba tuan-tuan angin mai. Angin mai, bendera semua berkibar. Angin sejuk, hilang rasa panas. Ini juga di antara tentera-tentera Allah tuan-tuan, yang bersiap dia untuk membantu tentera-tentera Allah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala tak mustahil tuan-tuan. Sahabat-sahabat kita Palestin akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Allah akan berlaku. Janji Allah akan terlaksana. Cuma cepat dengan lambat. Jadi oleh itu tuan-tuan sekalian, sekali lagi saya minta kita sama-samalah berdoa untuk mereka. Mudah-mudahan Allah datangkan pertolongan dan bantuan kepada mereka itu insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah mansuril ikhwanana minal mujahidin fi Palestin. Allah mansuril ikhwanana minal mujahidin fi Gaza. Allah mansuril ikhwanana minal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa fariq jam'ahum wa syatit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allah mansurna wa la tansur alaina. Allah mansurna wa la tansur alaina. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.